إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kadasallahu sirra. Tambihun. Ketahui olehmu bahawasanya segala ahli tasawuf, yaitu beberapa tanda yang berlaku pada istilah mereka itu. Setengah daripadanya lafaz yang menunjuk ia atas sifat mazmumah, artinya sifat kecelaan, sifat yang dicela oleh syarak, yang mengotorkan batin hati seorang, menyebabkan dia terjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang menunggu mereka ialah azab neraka tentu. Nauzubillah. Dan setengah daripadanya lafaz yang menunjukkan sifat mahmudah, artinya sifat yang dipuji akan dia oleh syarak. Dan setengah daripadanya lafaz yang menunjuk ia atas makam. Bermula makna makam tu, apa makna makam? Kita dah sebut makam. Apa makna makam? Ya, iaitu nama bagi tiap-tiap pangkat yang berhenti orang yang salib itu padanya. Ya, pangkat yang orang salib berhenti kat dia, itu dia panggil makam. Tempat maknanya tempat berdiri, tempat berhentilah. Satu. Dan bermula makna makam itulah tiap-tiap pangkat yang berhenti orang salib, mana orang yang sedang berjalan menuju ke hadrat Ta'ala padanya. Dan tiada sah berpindah ia daripada makam yang ada ia padanya kepada makam yang di atas, melainkan apabila sempurna ia dengan segala hak yang bergantung ia dalam makam yang ada ia padanya. Iaitulah seperti orang yang tiada sempurna ia dengan daripada segala hak makam qanaah, maka tiada sah berpindah ia kepada makam tawakkul. Ya, orang yang tidak duduk dari makam qanaah, dia tak boleh masuk dalam makam tawakkul. Qanaah mana apa, dia cukup. Bagi dia apa yang ada pun tak ada hal bagi dia. Sebab tu dia boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia. Kalau qanaah dia tak ada, lawan dia apa? Tamak. Tamak macam ni, nak berserah kepada Tuhan. Dia sendiri pun tak kenal Tuhan. Ya, tidak ada gantungan. Sebab kepala dia semua nak mengumpul ni. Tamak kepada harta. Tak sempat memandang kebesaran Tuhan. Allah. Dan jika tiada seperti ia daripada segala hak yang pada makam tawakul atau makam tawakal ni, maka tidak sah berpindah ia kepada makam tafwid dan taslim, yang menyerahkan. Hingga demikianlah pada tiap-tiap makam ni. Dan dia ada satu peringkat, dia akan dibahas belakang. Dan setengah daripadanya lafaz yang menunjuk ia atas hal. Ya, hal ni makna kelakuan. Likulli maqamin halun. Tiap-tiap makam dia ada hal. Ya. Satu makam dia ada kelakuan dia. Makam ini ada kelakuan dia. Macam cita rasa kita makan itulah. Kuah pedas rasa dia, kuah lemak rasa lemak, sambal jaga dia. Dia ada masing-masing rasa. Tengok bawah dia akan urai. Dan bermula hal, apa itu hal? Nama bagi suatu yang datang atas hati salib. Warid yang datang itu dipanggil ahwal ni, hal-hal ni. Ya, itu sebab penting perubahan tu. Hal satu peringkat ke satu peringkat.
Itulah hal nama bagi suatu yang datang atas hati salik. Orang yang jalan dipanggil salik. Ya, dia berjalan dipanggil suluk. Suluk tu perjalanan, orang yang bersuluk dia panggil salik. Jadi kalau orang tak ada bersuluk, tak ada dia panggil salik. Ya. Mengaji tapi tak ada suluk. Dia baca je lah. Nak mengaji dia kena bersuluk, bau sedap. Apa dalam kitab cakap, dapatlah dia rasa. Apa dalam kitab beritahu, dia tahulah rasa. Oh, ni benda dia makam. Oh, dia tahu. Kalau tidak, jadi mengambil tahu. Tapi tak tahu. Mengambil tahu. Kita mengaji kitab, nak mengambil tahu. Tapi dia tak tahu sebab apa. Tak dapat zauk, benda zauki. Dia kena rasa. Kena menghadapi benda tu. Baru terbuka, dia rasa. Yang ada ia dalam suluknya tu. Nama bagi satu yang datang atas hati orang salik, kita panggil warid. Waridat. Ya, yang ia di dalam suluknya, ketika dia suluk, benda-benda yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Ya, daripada warid al-intibah, waridul ikbar, waridul usul dan sebagainya. Daripada pihak hak kita Allah yang Tuhan hantarkan dengan ketiadaan, ya, dengan ketiadaan tasannu. Ya, tasannu tu mana dinas buat-buat. Jangan buat tu benda, jangan dibuat-buat. Bukan boleh berlakon-lakon, tuan-tuan. Ilmu tasawuf bukan ilmu lakonan, nak tiru-tiru je, bukan. Dia ilmu azwaq. Ya, tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami bil azwaq la bil awraq, bukan jalan lambaran kertas. Kertas ni pandu pedoman, pandu je. Tapi nak dapat dia, dia kena rasa. Ya, dia kena rasa, baru dia apa. Zak man lam yazuk lam yadi. Siapa rasa dia rasalah. Siapa tak rasa dia tak tahu. Kena dapat rasa dengan Ta'ala, dia kena buang rasa dengan makhluk. Dia buang rasa dengan makhluk, dia akan dapat rasa dengan Ta'ala. Ya. Dia nak letakkan haibat dengan Tuhan, kena buang haibat makhluk. Sehingga dia pandang makhluk semua ni macam tunggul kan. Kau raja kan, kau besar tak ada, macam tunggul dia. Kau kaya kau apa ke, kau ada pangkat ke, kau tak ada pangkat ke, kau anak siapa tak ada. Ya, imanu mar'u la yakunu mutakammira hatta yarana nas kal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna hatta yarana nas, sehingga dia melihat manusia kal ibil musilah, seperti unta yang dimisalkan akan dia. Ya. Unta kita tengok ada rasa apa tak? Ada. Tak ada rasa apa. Oh, kita pakai jumpa unta je. Kau unta tengok kan? Ada. Malu nak jalan lah, unta pandang aku. Mana ada kan? Unta kita pandang. Itulah pandang orang. Kita pandang orang ni tak ada apa kan? Ya, tidak ada rasa sentuhan dalam. Bahkan kita pandang dia, bayangan daripada wujud Allah Ta'ala. Dia bayang dan dia membayangi akan keberadaan Allah Ta'ala. Lepas tu dia tengok je makhluk ni sekarang. Dua mata kena buka. Jangan buka mata luar je. Mata dalam tengok dia, mata luar tengok makhluk, mata dalam berhadap kepada Khalik. Baru jalan serentak. Kalau kita gagal buka mata dalam, maka babas orang. Yang jadi babas, yang paling babas siapa? Kafir kan. Orang kafir apa dia tengok tu, dia tak nampak Tuhan, mana dia kenal Tuhan. Dia telah tertutup mungkin. Ya. Mata dalam dia buka. Bila mata dalam nak buka apa? Kenalah cuci dan zikrullah namanya. Baru dia buka. Ya. Az-zikr lahu nurun. Zikir punya nur. Allah. Itu nama bagi sesuatu yang datang. Apa datang? Warid. Ya, man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Siapa tak ada wirid, dia tak ada warid. Ya, ini dipanggil pada kebiasaan. Tak ada wirid, dia tak ada warid. Ya. Kalau nak bagi itu soal lain. Ini dipanggil adatan. Yang kita hukum pada adat. Kebiasaan begitu maknanya. Macam mana kita tak ada kenyang kalau tidak makan, begitulah maknanya. Kena makan baru dia kenyang. Ya, siapa yang bagi kenyang? Tuhan. Kau makan tu mengenyang kan. Kena jaga pula. Yang tikat makan tu mengenyangkan, hakikat diri tu mengenyangkan, syirik itu. Itu juga kita yang tikat, kita zikir ni yang naikkan. Zikir kita habis rosak. Bukan kita, dia. Ya, kita punya usaha. Tapi jangan tak usaha pula. Ya. Usaha kena ada. Pegang usaha tak boleh. Itu dua benda jaga tu.
Ya, sebab tu suruh kita seru manusia, panggil. Ya, kita pula kita nak panggil orang, besok dia terbuka dia datang. Itu tak ada. Itu salah panggil kan. Ya, sedangkan martabat tu diseru dan Quran kata waman ahsanu mimman da'a. Allah Quran angkat waman ahsanu mimman, ya. Siapakah dia orang yang paling baik daripada mereka yang menyeru jalan Allah. Mereka memanggil orang pada jalan Allah, memimpin orang, mengajak orang pada mengenal makrifat Tuhan. Tu disuruh orang tu paling baik. Bukan tunggu. Yang tak dibagi kita berpegang dengan usaha tu yang tak dibagi. Kita usaha, kita pegang usaha kita. Tak boleh. Ya, kita ada dua syariat. Syariat yang zahir menyuruh kita usaha dan ikhtiar. Syariat yang batin mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar. Pegang hanya pada dia je. Dalil fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Kita dah berazam, dah usaha ikhtiar, abu serah kepada Tuhan. Itu menandakan usaha kita tidak memberi kesan. Yang memberi kesan sebenarnya dia saja. Ya, dalam zikir buat ibadat kita riyadhah mujahadah, pandang dia, mohon pertolongan dengan dia. Dia buka, dapat dah. Ya, tapi kena buat. Sebab tu disuruh. Sebab apa kamu riyadhah mujahadah? Sebab ia disuruh. Ya, sebab apa kamu berpegang kepada Allah? Sebab dia yang memberi kesan kepada kita. Itu contoh. Ya, jadi dua benda kena faham, syariat yang zahir dan syariat yang batin. Dua-dua kena buat. Sebab apa dia buat itu? Buat Rasulullah sendiri buat. Rasulullah mengembangkan Islam. Kalau tidak Rasulullah duduk jelah. Kan? Duduk aje. Rasulullah buat mengembangkan Islam. Supaya kena risiko macam-macam, dibaling batu, dah terpasang angkat senjata perang. Itu maknanya apa? Model terbesar kita ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa dia buat, itu kita buat. Ya, siapa yang mengikut dia, para sahabat. Lepas sahabat, siapa yang menurun kepada tabi'in. Tabi'in, teruslah. Yang kita juga amalan kita daripada Rasulullah SAW, kepada sahabat, tabi'in, dia berantai. Ya, amalan itu berantai. Ya, maknanya kelakuan kita pun ikut rantaian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Bermula segala hal itu yang datang daripada kurnia Allah Ta'ala. Akhwal, warid yang datang itu jangan sekali-kali kita pandang daripada kita. Ya, kita tarik, pum, terbuka. Ini anak tarik lebih sikit hari ini, Syekh. Ya, biasa tarik 1,000, hari ini 300,000. Dia punya buka dia macam, jaga tu. Babas kita kan. Ya, yang membuka ialah dia saja. Al-Fatih wallah. Ya Fattah, Ya Wahab dia. Ya, jadi buat, kena buat, pegang. Dia ada dua tajuk. Buat satu, arahan Allah Ta'ala. Nabi suruh. Pegang pun Nabi dia ajar kita. Pegang dengan dia, jangan pegang dengan dia. Ya, memegang yang sebenarnya dia saja yang memberi. Sebab dia kata kurnia. Ya, Tuhan kurniakan. Semata-mata iaitulah kurnia daripada Ta'ala semata-mata. Artinya datang daripada ainur rahmatillahi Ta'ala dan judi. Daripada ain rahmat dia dan kemurahan judi. Bermula segala makam itu pekerjaan salik yang hasil ia daripada bersungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Siapa bersungguh jalan aku akan tunjukkan. Ya, siapa tunjuk? Dia. Siapa buka? Dia. Kata pekerjaan salik yang hasil daripada bersungguh-sungguh dengan berusaha segala sebabnya. Kita datangkan usaha sebab. Hakikat kita gerak pun dia juga. Nah. Ada pun segala sifat yang mazmumah, yang wajib atas tiap-tiap Muslim menjauh akan dia. Iaitulah istimewa pula jika ada ia daripada orang yang salikin. Maka itu banyak setengah daripadanya ialah syarhut ta'am. Dia sangat gemar kepada makan. Dia punya makan tuan-tuan berapa lauk, 3-4 lauk jenis tu. Menyandau dia makan tuan-tuan. Kalau gimau tengok dia makan, gimau pun takut. makan. Ya. Satu hari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya Salman, apa yang kau nampak yang kurang elok dalam kepimpinan ketika itu jadi khalifah? Sayyidina Umar.
Dia kata alhamdulillah ya Amiral Mukminin, semua clear. Aku tengok dalam kepimpinan kamu ni tepat, cantik dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Kecuali satu je. Kecuali satu je dia. Dia kata apa? Dia kata, aku lihat satu hari kau makan 2 lauk. 2 lauk dah kena komplain dah. Kita kan 3 lauk. Yang hari tak cukup, bantai lagi tuan. Dah macam badak perut. Ya, 1 lauk kan. Makan 2 lauk dah kena komplain. Ini dia ada meja beribu tuan-tuan. Lepas tu nak percaya hati kepala atuk dia. Ya, tak boleh percaya nur. Cahaya nur kau kena kurangkan makan. Iza aqallur rajul at-tu'ma baula muli'anuhu nuran. Iza aqallur rajul at-tu'ma, apabila seorang lelaki sedikitkan makan, baula muli'a jawfuhu nuran. Ya, barulah dipenuhkan batin hati dengan nur daripada Ta'ala. Itu hadis Rasulullah SAW. Kan? Sebab tu dalam suluk kita blok habis. Makan sikit, cakap pun sikit, semua sikit. Itu kita asar dia. Boleh tajam mata dalam dia. Ya. Bila nak makan banyak susah tak? Pertama kena pergi pasar. Pergi pasar, round tawak pasar je kan kat sejam. Balik nak buat. Ya. Last sekali makan, lepas tu nak berak. Lepas tu masuk jamban tempat dia. Ya. Pada awliya Allah dulu kadang dia masuk jamban seminggu sekali. Dia masuk tanda seminggu sekali. Kita masuk tanda 7 kali sekali. Berak dia kerja kau. Malu dengan Allah Ta'ala. Ya, dia orang ahli arif billah masuk di tempat ibadat. Orang ahli dunia masuk di tanda. Kejap berak. Apa kedarah dia kerja. Ngaji di petani tuan-tuan, tuan guru saya kalau makan dengan orang ramai kan, dia orang makan tu bukan dalam pinggan, dalam piring. Dalam kecil, nak tambah tak boleh. Nak tambah tu kujeling aja. Pengaji tak beramal tu kata. Orang lama. Kita pun tambah lagi saya tambah. Tak boleh saya tambah lagi. Puas. Mampus bagai perut. Kan? Betul jadi anak ikut lain waliak. Waliak apa? Cengkiak orang lain. Bukan waliak. Pasti tak faham lagi je. Macam? Tengok dalam kitab Hikam Abi Madian At-Tirmizani. La yasluhu sama'a hadzal ilmi illa liman hasalat arba'a khisalin. Pertama apa? Az-zuhdu. Tak layak kau nak meneroki jalan ilmu yang hangat hebat, ilmu futuhat makrifat ni, ilmu tasawuf ni, melainkan kau kena 4 kena standby. Yang pertama az-zuhdu, kena zuhud. Kalau tak ada sifat zuhud ni, kau baca kitab kau terperanjat. Baca kitab terperanjat. Alamak ai. Saya pernah mengajar di Sairul Salikin di KWSP. Ketika itu zaman Pak Lah, Islam Hadari. Orang Hadara Islamiyah di Islam Hadari. Pak Lah kepala ke bawah, kaki ke atas. Jadi yang betul ni Hadara Islamiyah, bukan Islam Hadari. Islam Hadari sesat, tak pakai. Kalau Hadara Islamiyah maknanya kemajuan yang mengikut Islam. Bukan Islam ikut kemajuan. Benda lain tu. Kemajuan mesti dibentuk oleh Islam, bukan Islam dibentuk kemajuan. Beza antara Hadara Islamiyah dengan Islam Muhadari. Kan? Dalam zaman dia. Di zaman dia itulah masa itu kita mengajar ke SP. Dia ada pemantau Islam Hadari kat Melaka. Kebetulan pula dia datang ke SP, dia masuk semayang kat surau tu. Kita mengajar kat surau tu kitab Sairul Salikin. Kita tengok je kitab tu. Siapa mengajar kitab ni kata? Budak-budak terlepas salaman. Salaman siapa? Macam mana boleh masuk? Ajar aku ni komunis pula kata. Lingguang kau peluk. Wow. Menatang komunis kau masuk dalam negara nak jadi negara komunis. Dia tengok kitab Sairul Salikin dia terperanjat. Sebab apa dia? Dia tak layak muka dia tu ngaji tasawuf. Muka-muka macam ni muka ahli dunia panggil. Muka dia selaput dengan tai dunia panggil. Dia dengar ni tasawuf tu baca tengok kitab dia terperanjat. Kitab apa dia baca? Siapa baca kitab ni? Kitab ulama besar, wali besar. Ya, siapa tak kenal Imam Ghazali? Kalau dia tak kenal Imam Ghazali, yang paling sui dia tuan. Ya, paling sui tuan. Ya, Kutubul Aqtab, wali besar. Tengok kitab tu banyak. Betul lah kata Syekh dalam Hikam. Ya, Abi Madian kata, la yasruhu sama'a hadzal ilmi illa liman khasarat arba'ati khisalin. Man tak layak engkau nak bahas ilmu tasawuf ni. Kalau kau tak ada 4, dia punya tapak. Ya. Az-zuhdu, kena ada. Pertama letak zuhud.
Ya. Jadi. Memang tadi bahas sebab zuhud yang banyak lebar kan. Zuhud zahir, zuhud batin macam mana. Yang zahir pula zuhud pada pakaian, zuhud pada makanan, zuhud pada rumah tangga, zuhud pada macam-macam di bahasan. Itu kalau kita tengok Allah, aku 1% pun dapat tidak gitu. Ya. 1% pun 1% pun kita boleh duduk tidak ia dibahas kan. Sebab dia layak menerima futuhat, ma'arif, wiyudat daripada Ta'ala. Cantik dia orang. Persiapan dia ada tuan-tuan ni. Makan 2 lauk dah kena tegur tak? 3 lauk. Ini satu kau main tuan-tuan ni. Terjongkit-jongkit. Dia sadut. Kau main ni. Sedut siput macam Dracula. Ya. Kau tengok orang gerun tuan. Allah. Diberikan kesedapan pada makanan. Sedap tu benda mahal. Sedap, lazat, enak, zauk, semua rindu, mahabbah tu semua benda mahal. Sifat hati yang mahal. Kena letakkan kepada Allah Ta'ala. Ya, dia tak dapat lazat kata dia sedap kat dunia. Seronok dengan dunia, lazat dengan dunia. Habis. Dengan Tuhan dah kering. Habis nak makrifat Tuhan, makrifat apa? Berlipat boleh lah. Ya. Berjalan sufi jalan yang sangat-sangat digeruni oleh nafsu. Dia tahu. Tu kata tak boleh dengar. Kitab dipandang dia takut. Sebab apa? Ini dia kata tutup jalan aku. Aku nak bersorak dengan nafsu pula ditutup pula dia. Sebab kena tutup. Tutup baru terbuka. Tutup nafsu kamu terbuka hadrat Allah Ta'ala. Ya. Mati baru hidup. Dah mati pula hidup kata. Mati ke yang luar, baru hidup yang sana. Habis. Tapi ansur-ansur lah kan. Kita di pondok makin tu ansur-ansur. Tadrij. Okey, kita menanak hari dia pakai apa? Satu pot. Kan? Satu pot beras. Duduk satu hari lama kita masukkan biji getah. Mana kita sukat beras tu, kita masukkan biji getah tu. Bermakna apa? Bermakna beras tu telah kurang sekadar besar biji getah dalam. Duduk lama lagi, bor 2 biji. Kan? Jadi tak berasa. Lama-lama tengok, sukat-sukat, dah setengah. Dah tak ada apa. Dia kalau makan sekali minyak tu, kan, sekali sok tu, takut dia berasa. Dia kena tadrij sikit, sikit-sikit tak asuh. Kan? Dia dengar cerita wali bangun, sedap malam kan. Dia pun presak. Bangun pukul 3. Besok masuk pejabat, ya bang. Macam mabuk todi. Ya, masuk lah dulu bangun awal sikit. Sebelum subuh bangun 20 minit awal, 5 minit, 10 minit atas sikit. Ini biasa bangun tubuh. Pukul apa? 5.40. Ada pun pukul 6 dia baru. Sekali dia speed, pum, bangun pukul 2.30. Wah, sampai pukul 6 besok mabuk. Ya, sikit-sikit asuh. Asuh sikit-sikit, lama dia mantap lah. Kan? Gentap sekali awal kali juga. Sebab zikir disusun makam, disusun. Selesai makam kalbi, dah cantik. Tengok tamkin, boleh pergi makam roh. Latifatul roh. Tengok sini latifatul roh, isyarat, boleh pergi. Latifatul sir, sikit-sikit. Ya. Abang mursyid lagi lah. Sekali suruh satu makam ni. Kita mewah, resap, 3 lompat dan. Anak abang kata beri lah. Kita pun beri, adik pun kita tanya dia kan. Boleh bah, dia tak beri lah. Beri tu beri lah. Ya. Tahu tanya ni. Hello lah, telefon ada kan, hello. Bukan telefon besi tu. Telefon besi benda Cina boleh pakai. Ni telefon Cina kapi tak boleh pakai. Kau faham bang, kau tak faham sudah. Habis pemulihan hal nama bagi satu yang datang dalam hati, yang salik, yang ada ia di dalam suluknya daripada pihak hak kita Allah dengan ketiadaan tasannu. Ya. Satu hari Tuan Haji Wahid kan, dia buat zikir. Tengah zikir tu doa dah melambung-lambung dan alhamdulillah dia kacau dah tu rezeki dia tu. Dia tengah belazat dah dia. Satu kali dia tengah sembahyang budak buat je tu. Hei syaitan dia tu. Dia tahu kan. Dia tahu. Ya, kalau menjerit macam jazbah tu, dia tenung dia tahu ni betul-betul
clear betul ataupun dia tasannu. Kadang orang jazbah dia nak jazbah dia. Itu tasannu. Dia baling ke bawah bukit. Ya, mursyid dia pimpin dia tahu tak, dia tengok. Dia tengok kita dia kenal. Ini benar-benar ataupun sebaliknya. Ya. Nama bagi satu yang datang atau hati salik dalam suluknya tadi daripada pihak hak kita ala dengan ketiadaan tasannu' dan usaha. Ya, mana benda tu ialah bukan nak tiru, bukan sab lemparan tu kepada Taala. Seperti hal rindu kepada Taala. Boleh buat-buat kerinduan kan. Kalau benda buat-buat ni tak lama kan. Ya, cak ikhlas. Ikhlas kalau dibuat-buat ikhlas tak jadi. Dia benda tu benda dalam. Ya, tuan cempakkan. Kurniaan dalaman yang mahal tu. Perasaan apa? Rindu kepada Ta'ala. Dan khaznun dan haibah. Semua benda dalam. Ya. Rasa duka cita betul sebab apa? Terkena maksiat. Kan? Duka cita betul menung sebab apa? Dia ada buat kelalaian. Bukan boleh buat-buat. Benda tu tuan cempakkan. Limpahan dia. Tapi limpahan pun adalah istiqdad, persiapan-persiapan kaedah dia tuan beri. Ya. Dan haibah, rasa gerun. Rukun besar dalam zikrullah apa? Haibah. Kalau haibah tak ada, zikir kita tu belum mantap tuan-tuan. Kosong. Haibah mana gurun. Ya, sebut nama Tuhan tu wajilat qulubum, berkocak hati dia. Quran sebutkan iza zikirallahu wajilat qulubum. Sebut nama Taala wajilat qulubum. So Muris bin Al-Aswad dicerita dalam tafsirkan surah Al-Imran, inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dia bacakan ayat tu, seorang daripada sahabat dia apa? Dia menjerit. Ya, yarfa'u satu sari'an sampai pingsan. Dibacakan ayat tu sebut neraka, dia melaung, Allah, pum pingsan tu. Kita pula orang zikir semua tengok, ni apa hal ni? Orang zikir kuat sikit, ni apa hal ni? Sebab kita tak ada hal. Ya, orang zikir sab yang menjerit macam dia ada ahwal, dia ada halun ma Allah. Kita pula tak ada hal tengok, pasal ni, you know dia zikir. Ya, sampai menangis-nangis. Dia tak tahu air mata atau air mata permata besar dan kitratani la yamassahum nar. Dua titisan yang tak akan disentuh api neraka, tu hadis Rasulullah SAW. Air mata yang keluar kena rindu, air mata yang keluar kena takut. Ya, satu lagi titisan darah syahid. Berjuang kena negakkan Islam. Ini tak akan disentuh api neraka, kan? Itulah kena buka banyak. Kita tasawuf kita bahas semua dalam hadis-hadis tu. Jazbah, tarikan, kan? Orang tak pernah ni kalau dulu zaman Syekh Qadir Jalani lagi kita peranjat kan. Awak kenal Syekh Qadir? Kenal. Siapa Syekh Qadir Jalani? Wali besar, siapa tak kenal? Kau tahu dia buat zikir macam mana? Syekh Qadir Jalani buat zikir kadang-kadang 2 orang jalan terus. 3 orang jalan terus. Padam. Yang pingsan yang apa terbagi macam-macam tu ni jazbah. Ditarikan. Pak Wahab pula jangan tahu Pak Wahab. Ya, tak kenal Pak Wahab. Wahabi lah. Ya. Dia kata ada ke zaman Rasulullah zikir macam ni? Dia mula nak kritik kita. Ya, zaman Rasulullah ada ke sahabat beliau zikir kadang-kadang terbagi macam-macam? Ada ke? Ya. Dalam kitab Mabahasul Asliyah dia jawab 2 patah je. Nanti kau tak faham. Ya, dia jawab apa? Humul mutahharun. Hum mereka itu mana golongan ashab, ya golongan sahabat Rasulullah, golongan lain atas mutahharun, hati yang suci bersih sentiasa menghadap hadrat Taala. Ibarat dia ni orang bandar, hari-hari tengok rumah 60 tingkat. Itu maksudnya. Adapun kita ni yang berkeladak ni tuan-tuan, ana ala orang lain wallahu alam. Berkeladak kita sebab dengan zikir sekali terbuka dah dia punya rasa macam tu. Itu dia kadang-kadang terlatah. Kesedapan zauq itu pum terbuka. Ya, macam kita panggil, kita bawa orang Jakun di Rimba pakai cawat, dibawa KL tuan. Dia tengok je bangunan macam, dia tengok kereta dia panjang, ini yang besi apa berjalan ni. Dia tak pernah tengok kenderaan contohnya. Terperanjat sebab apa tu? Suasana tu tak pernah mengalami. Bila dia alami benda tu, pam, gegaran tu akan berada. Ya, itu dia panggil apa? Satu perubahan ahwal. Ya, ahwal-ahwal yang berubah daripada makam peringkat ke peringkat-peringkat. Itu benda sebab tu apa? Kita orang bawah nak niti kata tu macam kena lalu. Nak banding kita dengan sahabat jangan nak banding orang hari-hari tengok wajah Rasulullah SAW.
Tengok wajah Rasulullah itu satu karamat besar dah. Ya, sebab dalam kitab Tajul Urus ada persoalan. Dia kata kenapa zaman kita banyak karamat-karamat wali, zaman sahabat tak apa nampak zaman Rasulullah. Dia kata nak nampak apa karamat dia orang, matahari ada. Matahari pula dia bulan tak nampak dan ya, faham tu. Mana Rasulullah ada, power Rasulullah lebih kuat, sahabat punya karamat pun tak apa tak nampak. Ya, zaman kita Rasulullah dah tak ada, sahabat pun dah tak ada, tabi'in pun tak ada. Jadi kita dia punya karamat sikit tu nampak jelas terang. Apa? Matahari tak ada, bulan semua tak ada, jadi pelita pun nampak kan. Ya, kalau kita pelita ni bawa depan matahari langsung tak nampak. Terfaham tu? Maknanya kedudukan makam mereka lain. Kehebatan para sahabat, ya, nak bandingkan kita, oh dah ya, jauh. Sebab benda-benda kadang-kadang benda ni kita tak boleh nak banding. Sebab dari sudut akhwal, kedudukan, ya, itu setengah daripada dia. Ya. Dia macam hadis juga. Ada hadis yang kita tak boleh pakai zaman ni, untuk peranjat dia dengar kan. Ya. Ada hadis yang kita tak boleh pakai tempat kita. Contoh bila hadis Nabi beri masalah kiblat. Kedudukan situ kiblat masa Nabi bersabda ialah kedudukan di timur. Dia kata hadaplah kamu ke timur. Kalau dia pakai hadis dia bawa kemari, jawab kita sembahyang ada sana. Hadis itu pakai mengikut tempat ketika Nabi bersabda, kita kena tengok di mana Nabi bersabda. Itu kena kaji pula. Kan? Semua benda dia kena tengok. Macam dia panggil kunyah Abu Qasim kan? Zaman Nabi tak lagi. Jangan pakai gelaran Abu Qasim. Sebab Abu Qasim tu gelaran pada Nabi SAW. Supaya nak ngelakkan iltibas. Kamu kata Abu Qasim mana? Ketika itu Rasulullah tak benarkan memakai gelaran Abu Qasim. Sebab apa? Ketika itu takut iltibas kesamaran. Maka ulama bahas setelah wafat baginda Islam maka dibolehkan. Sebab apa? Tak ada iltibas, tak ada kesamaran. Ya? Itu maksud. Jadi maknanya banyak sudut kena berhati. Ada hadis. Ya, sudut ini maknanya suasana bi'ah tu tak sama kan. Kelakuan dia orang pun zaman, oh khairul quruni qarni, khairul qurun qarni, tsumman ladzina yalun, tsumman ladzina sakata. Sebaik-baik kurun aku. Kemudian kurun mengelilingi kurunku sahabat, kemudian kurun mengelilingi tabi'in, kemudian Nabi diam. Kurun kita yang tak ada jaminan Rasulullah SAW ni kurun berkarat, kita nak banding dengan kurun sahabat. Bengok cermin muka kau. Dan Abu Bakar ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tak lihat makhluk melainkan hati aku dah menghadap Tuhan. Dah lihat Allah dah menghadap Tuhan. Syuhud musyahadah dengan Allah Ta'ala. Kita boleh tahu tu. Tengok makhluk tenggelam terus. Habis kau nak banding kau dengan para sahabat. Sajak muka. Ya, tengoklah kan padan-padan orang nak banding pun. Ya, segi kedudukan akhwal nak banding sahabat tak payahlah. Jauh kita tentang. Sengaja daripada syarhut ta'am, mana sangat gemar kepada makanan, iaitu kinayah, mana satu sindiran ataupun isyarat kepada sentiasa penuh perutnya. Kan? Dia nak puasa Senin Khamis kan? Minggu depan. Senin apa? Minggu depan jumpa Ramadan balik. Dia kena akal dia. Ya, Senin Khamis, habis minggu depan lah puasa Senin Khamis. Lepas tu habis minggu depan dah bulan lain, hari dah habis tahun. Macam itulah tuan-tuan ni. Tak boleh tuan, langsung kita gentap ke dia. Kau jangan ngada-ngada kau kata, maaf break. Contohnya itu nak. Ya. Itulah ibadat yang lain. Artinya sangat gemar kepada makan dan kena daripada sentiasa perutnya penuh tuan ya. Dengan makanan ya. Di mana dia nak rasakan sifat susah dan senang ya. Sebab tu Rasulullah kata ahabbul fuqara wal masyakin. Kita baca maulud kan. Bagus baca maulud. Bertanya dia mula benda, aku tak berapa puluh tahun baca. Setengah daripada sifat Rasulullah SAW dalam maulud kata dia sangat cinta kepada fakir miskin. Bila cinta kawan fakir miskin, kita dapat tengok macam mana fakir miskin makan kan. Kadang dia makan satu lauk, kadang makan ikan kering dengan kicap je. Wah, kita punya balon kau main. Ya, terangkat sengit kursi ni kan. Usap kan. Kita perhati tengok. Sebab tu dia suruh macam tu. Dan hadis Nabi kata izza nazara ahadukum ila man fudila alaihi fil halqi wal mali falyanzu ila man huwa asfala min. Bila kamu tengok orang yang lebih pada kamu, rupa paras dia, keturunan dia, harta benda dia semua, tengok orang bawah Nabi kata, jangan tengok atas. Kau dapat income 10 sebulan 10 ribu, kau tengok orang dapat 10 ribu, habis 100 ribu, jawab habislah.
Kau kerja siang malam je semalam. Kau dapat income 10,000. Pandang ada orang income 2,000 je. Ada orang income 3,000 sebulan. Dia boleh sembah Tuhan, dia boleh ibadat dekat dengan Tuhan. Kau 30-40,000 kau jauh dengan Tuhan. Kau nak jawab apa akhirat tu? Ya, orang kata makan gaji banyak dapat, kerja malas, upah banyak lebih ambil. Faham tu? Sebab tu Allah Ta'ala reda memasukkan orang yang kurang amalan. Dia buat amalan tu tak banyak ya. Mana dia buat amalan tu yang wajib-wajib, sunat sikit-sikit. Tapi Allah Ta'ala reda masuk dalam syurga dengan sebab dia reda duduk dalam keadaan miskin. Ya, dia duduk susah pun tak pernah reda. Orang macam ni satu pangkat besar di akhirat dia masuk. Allah Ta'ala reda masuk ke syurga sebab apa? Sebab dia reda duduk dalam ujian Tuhan. Ya. Tu. Jadi kita pun nak buat anak pun nak reda. Wah, makan banyak, dunia banyak ambil, ibadat sikit. Ni tak masuk lain. Patutnya kita kena tengok aku ni nikmat melimpah ruah. Oi, bukan standard ni amalan kena buat. Lagi banyak kena buat. Ya. Kalau orang pakai miskin boleh khatam Quran sebulan sekali, aku ni punya ambil nikmat dah banyak, kurang-kurang sebulan 3 kali. Jom contoh ni. Ni dah 3 tahun tak sekali. Dia harap bila tu tadarus bulan Ramadan ni. Itu pun baca ramai-ramai. Nak baca Quran, nak baca betul-betul tak ada tuan. Ya. Imam kita Syafi'i. Kau mazhab apa? Syafi'i. Imam baca apa? Syafi'i. Kau kenal Imam Syafi'i? Kenal Imam Syafi'i. Kau tak tahu satu hari dia khatam Quran sekali. Imam Syafi'i satu hari khatam Quran sekali kan. Bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam Quran 2 kali. Imam Malik pernah khatam Quran dalam 2 rakaat. 1 rakaat 15 juz. 2 rakaat 30 juz. Habis kau kata tak nak pakai Imam Malik, kau cermin muka kau. Tak nak pakai mazhab kepala otak kau. Amal dia kau tak boleh nak banding dia orang. Ilmu jauh lagi lah. Kan? Dia taraf title dia mujtahid mutlak. Manis tambata bi qawaidi. Mereka istimbat hukum dengan kawaid dia, bukan pakai kawaid yang lain. Kan? Situ je kita down nak lawan dia orang. Ada lah kan. Dia cakap tu semua samsing kan. Bodoh, sombong bodoh, kita nak pakai mazhab. Allah. Ini kinayah ke penuh perut dan dengan makanan dan sentiasa ya ingat kepada makan. Kerja dia apa? Makan tuan. Dia punya rancang makan bukan main lagi. Berjadual makan ni tuan. Kalau kat pejabat kan pukul 10 dia tilik dia punya jam macam. Dah time dah time apa? Nak makan. Ya kan nak sembahyang duha. Guna minta kedara panggil. Pukul 12 lagi kan. Pukul 3 lagi kan. Malam waktu sambung lagi makan ikan bakar terbakar perut tu. Dia gadak bukan main lagi. Allah. Ini orang makan banyak sendau lama air. Kena dah tuan-tuan kan. Kita nak bersihkan kita punya apa kena taklah kan. Bersih karat. Kena bakar tahan lah insya-Allah dia cantik kan. Kata nak bakar karat situlah kita punya nafsu. Kepada makanan dan lazat-lazat dan menuntut akan dia ya. Nak lazat, makan nak lazat. Kita tanya awak makan lazat kan? Dengan Tuhan awak dah dapat kelazatan tak? Apa nak jawab kan? Kenapa kamu mengambil lazat dengan makhluk, kamu tidak berlazat dengan Allah Ta'ala? Macam nak jawab akhirat tu? Kalau mereka berlazat dengan makhluk, kau tak berlazat dengan Khalik. Sedangkan itu disuruh. Ya. Siapa yang kena suruh tuan? Nabi Daud. Ya Daud, kulli siddiqin bi falyafrahu. Wahai Daud, cakap kepada orang, sampai kepada orang yang siddiq dengan Tuhan. Dengan aku naklah mereka berlazat. Bi falyafrahu. Gembira, lazat, seronok, sama lah makna dia. Sekadar lazat dapat tak? Belum. Sembayang pun hara, belum rokok dah terbagai. Macam mana tuan-tuan? Bila minta Jannatul Firdaus. Wah. Kerja cenekil, minta gaji mahal. Tak malu ke dengar Ta'ala? Kan? Semak diri tuan-tuan. Balik mutasawuf kita mengaji dan semak orang. Baca ilmu tasawuf ni jangan pandang orang, pandang diri kita. Ya, pandang diri kita. Aku ni masya-Allah, nikmat macam-macam dapat. Ibadat macam ni je ke? Maknanya. Ya, tak malu ke dengar Ta'ala? Hei, nafsu kata. Tagar dia kan. Habis. Dan satu lagi, bermula demikian itu membawa meluput akan waktu ibadat. Dia bersiap tadi tu, cari, rancang, tengok menu, buka internet. Kan? Dia nak makan sedap kan cari. Wah, kata cari kan. Wah, tambah itu masa dah habis.
Nak tahu sifat para awliya, tuan-tuan. Ya, satu wali tu kan dia makan biskut tu kan gotika dia cecah je. Lepas tu dia telan, cecah telan. Anak murid kata, ya Sayyidi Syekh, kenapa Sayyidi Syekh tak kunyah? Kunyah buang masa, zikir aku banyak tak habis. Kunyah buang masa. Kita pula bagus sandal esok ukur macam lanon. Macam lanon esok ukur. Macam dah ahli syurga you. Datang masjid, lepas tu tak semayang sunat qabliyah, tak semayang apa? Hal betul. Pelik tu ni. Agak dia tak ada kerja apa lain, datang masjid singgah. Datang masjid orang azan tu kan, lepas azan semayang sunat qabliyah ada, dia duduk sandal kat belakang. Punya lebagal bin himar panggil. Yang dah duduk ada masjid tak semayang sunat lagi, apa kojo, macam-macam kepala kan ni. Allah. Membawa meluputkan akan waktu ibadat. Kalau si Ahmad Al-Qattani tuan-tuan, oh lagi dahsyat. Dia ni banyaklah wali-wali lain kan. Dia pun selawat dia satu hari 80,000 tuan. 40,000. Dia main 10,000 je, tak main selawat 1,000 ni. Sebenarnya budak-budak angka 1,002 ni. Dan makan berkarung ke selawat Nabi 1,000-2,000 sehari je. Budak-budak beringos panggil. Dia tak nak main 10,000 kan. Sebab tempat terbuka dia dengan Rasulullah SAW. Ya, dia selawat dia kata tam terpacak je. Dia selawat je pam terbuka je dengan Rasulullah SAW. Ya, kejap je. Allah. Membawa kepada apa? Meluputkan waktu ibadat dan khidmat kepada Allah Ta'ala. Banyak terjejas bila kita banyak mengatur selera nafsu kita, tuan. Ya? Dan membawa kepada lupa. Dah asyik follow ke benda tu, dah lupa banyak kepada Allah Ta'ala. Dan tertutup mata hati, na'udzubillah. Ya, tertutup. Ya, tertutup, gelap lah. Ya, daripada hadis tadi, kita faham daripada mafhum mukhalafah dia. Ya, iza aqallu rajul atau mulia jafu nuran. Ya, itu mantuk dia bahawasanya bila kamu sikitkan makan, nur tuan buka. Dia penuhkan batin hati dia dengan nur. Mafhum sebaliknya, mafhum mukhalafah dia. Maknanya kalau kita sebaliknya, jawab dia tak ada nur. Dia tak ada nur apa? Gelap lah tuan-tuan. Ada gelap macam mana nak berjalan ke hadirat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Ya, habis tu. Dan firman Ta'ala, kulu washrabu. Makan. Kita bukan malaikat, tuan suruh makan. Washrabu, minum, tapi wala tusrifu, jangan melampau. Itu dia. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sungai Durian kan, dia makan satu hari 12 suap. Tuan Guru Ustaz Gaus, wali tuan dapat Quran. Kita tengok masa jenazah dia kan ke bumi dan liang lahat tu, macam orang tidur dan senyum. Masya-Allah, dahsyat. Ya. Ustaz apa Dr. Basit punya bapa kan, pondok besar tu. Dia sama satu mengaji Mekah Tuan Guru saya lah. Ya, nak ceritakan Ustaz Gaul cerita dulu lah. Tok Guru dia tu kalau tuan-tuan tengok dia macam orang Arab, badan besar tu. Oh, cukup main garang tu. Anak murid kau nampak besuk lagi. Cukup main garang. Dia satu kaedah kat pondok dia tak nak disalam ada orang bangun. Makna apa? Kau kena jaga tu semua jemaah. Kalau parakan, tak nak masuk. Kau duduk apa juga. Ya. Kalau ada dok salam bangun aja, jaga ke situ dibancur dan kat situ dibancurnya. Awe, berapa ratus ekor lembu kamu itu. Kau piara lembu berapa ratus ekor sampai kau semayang lupa 3 rakaat pula tak sampai, kau ada bangun-bangun lagi. Wah, banyak nak lembu kau itu tengah semayang kau jadi bancur. Oh, tak berani dia orang. Memang semayang dan pondok tu clear, salam semua salam. Ni buat pasal. Main garang ni. Nak ceritakan dia sikit makan tu. Kau tengok dia punya badan saiz dengan kita tu, badan dia besar tentang macam orang Arab kan. Dia makan satu hari 12 suap ni. 12 suap. Tuan-tuan kalau saya tanya satu hari berapa suap, confirm tuan-tuan dapat jawab. Betul? Satu pinggan berapa suap? Sebab tak bercita-cita nak mengurangkan makan. Ya, kalau nak cerita kurang makan, kita dah set, hari ni aku makan berapa, besok berapa kan. Bawa ada nak taklil. Kan tak ada tak apa ingat nanti. Tak ingat, memang tak ada hasrat. Anak makan sikit sih, lauk tak sedap. Lauk sedap aku balon. 3 pinggan tak perasan. Bertongkar nak bangun macam JCB. Lepas tu dapat nur alam malakut Jabarut. Nur apa nur? Nur Kumalasari kau dapat. Nur Kumalasari pun tak tengok muka kau tu. Kan? Allah.
Itulah tuan-tuan Maka pakailah kita kalam mu'alim majwahid. Apa mu'alim majwahid tuan? Ma fat wa ma mat. Yang sudah tu sudahlah tuan-tuan, dia kata. Kenapa? Jangan ulang lagi dah, dia kata. Slow dia bantai tuan. Yang sudah tu sudah, dia kata. Mu'alim style tu tuan Dan slow dia bantai dia. Jangan ulang-ulang lagi dah, dia kata kan. Allah. Ada firman Ta'ala, kulu washrabu wala tusifu. Sebab apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Ini masalah ni. Innallaha Ta'ala tak kasih orang yang melampaui. Kita nak dapat kasih sayang Tuhan, tiba-tiba benda yang Tuhan tak kasih kita buat macam ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tak kasih orang yang melampau dalam makan, dalam minum, dalam bercakap kan. Sayyidina Abu Bakar dari segi sudut sahabat, lain sahabat, dia imam dalam tarekat Naqsyabandiyah gitu. Ya, baru naik pada Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar punya hebat, punya handal, jamin syurga. Ambil batu, basuh, masuk mulut. Orang tanya kenapa Amirul Mukminin buat macam tu? Aku nak mensedikitkan bercakap. Ini kita tak popek. Macam betul kena goreng. Ya, bercakap. Satu waliullah besar dalam Minhajul Abidin, dia lama tak balik kampung, mungkin setahun ke apa kan. Dia balik je kampung, dah berubah. Dah berubah. Mungkin ada 2-3 biji rumah dah beli. Dia pun berhenti sekejap. Dalam 5 minit kan dia berhenti. Dia tengok rumah-rumah yang ada tu kan. Maka terlintas dah hati, bukan mulut, dalam hati je. Wah, siapa buat rumah ni? Anak siapa punya ni? Berapa kos dia buat? Kejap lagi dia sadar, apa faedah aku pergi tanya benda ni? Kalau aku jadikan ija'al makanahu tasbihan lakana aula. Kalau aku jadi tasbih kat situ lagi baik. Kan kau nafsu, kau dah tipu aku beberapa minit ya. Sekarang aku denda kau. Puasa setahun. Setahun kan. Ya, berapa minit aja nafsu tipu, dia njut nafsu puasa setahun. Sebab tu dia buka dalam Ihya, cara mendidik nafsu kita nak tajamkan dia punya apa? Keimanan dia tadi dia apa? Dia ada satu kaedah. Banyak. Di salah satu dia apa? Mu'aqabah. Mana denda. Ini kau tengok maksiat kau ya. Kau denda kau. Semayang 20 rakaat. Selain ini bertobat denda. InsyaAllah dia akan kita akan dapat pantau dia. Kita kudakan dia, jangan dia kudakan kita. Ya, bila kita pandu dia insya-Allah, ya, dia akan jadi cantik. Kuang-kuang pun kita nak sebelum mati, atau kita mati dalam keadaan mutmainnah, tu paling kurang. Ya, jangan duduk nak subawa bahaya. Kalau nak naik kamilah mukammalah ke apa tu lagi cantik, ke sekuang-kuang mutmainnah. Sebab tu dalam tawajuh kita, ya ayyatuhan nafsul, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diridai Ta'ala. Masuklah kamu dalam hamba yang dipuji, dan masuklah kamu dalam syurga itu. Jaminan ada itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi syarat embus nafas akhir martabat di mutmainnah. Di masalah ni kena berpusing. Pada cantik nak akhir nak mati turun bawah pun ada kan. Dia pergi lawamah balik pun ada, na'udzubillah. Tapi kadang ada tengok dah nak mati teruk, rupanya teruk, dah nak mati dia naik pun ada ke. Dia naik pada pum, total. Mutmainnah, elok dia padam umur dengan mutmainnah. Pun ada juga. Dalam hadis 4 kelakuan berbeza-beza. Sebab ini kita takut kan. Sangat-sangat bimbang sebab di mana akhir kita punya umur. Sebab tu dalam tarekat Ahmadiyah ada isyarat fi kulli lamhatin wa nafasin. Nakkan menyedari la ilaha Muhammad Rasulullah itu dalam tiap-tiap nafas kita. Dan Naqsyabandi memang kita main zikir nafas. Turun nafas, naik tu jalan dia. Allah. Ya. Kalau ada mahir sekali tarik tu 10. Kalau ada mahir 100 pun. Dia tarik nafas sekali, snap je 1000 masuk buat dia. Itu kadar masing-masing punya kemahiran. Ya, pembukaan yang Tuhan bagi macam tu. Itu tanya orang yang pakar. Ya. Jangan tanya Wahabi, dia tak tahu. Dia kata, apa dengan kau tak tahu dan diam. Ya, tak tahu dan diam. Jangan cakap. Kau sopak mungkin kau orang kata. Tengok. Habis. Jadi Allah Ta'ala apa? Suruh kita makan, bukan kita malaikat, makan, minum. Tapi jangan melampaui batas. Yang paling bahaya tu, innallaha la yuhib. Allah Ta'ala tak kasih orang yang melampaui batas dia tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala sallallahu alaihi wasallam.
inna khairakum